Council yang dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif yang paling berkesan. Pengurusan bukan sahaja dalam konsep jumlahnya ramai, tapi juga boleh dikategorikan sebagai individu. Okey, untuk menjadi pengurusan yang berjaya, ada 4 proses pengurusan yang perlu kita ikuti, iaitu POLC. Apa itu POLC? POLC. Apakah itu POLC? P adalah planning. O, organization, penyusunan. L, leading, pengarahan. Dan akhir sekali, C, controlling, pengawasan. Yang pertama, planning ataupun perancangan. Perancangan adalah fungsi pengurusan yang melibatkan penetapan objektif dan menentukan tindakan untuk mencapai objektif tersebut. Perancangan menghendaki pengurus menyedari keadaan persekitaran yang dihadapi organisasi mereka dan meramalkan keadaan masa depan. Ia juga memerlukan pengurus menjadi pembuat keputusan yang baik. Perancang mesti menyedari kemungkinan kritikal yang dihadapi organisasi mereka dari segi keadaan ekonomi, pesaing mereka dan pelanggan mereka. Perancang kemudian mesti berusaha untuk meramalkan keadaan masa depan. Ramalan ini menjadi asas utama untuk merancang. Perancang mesti menetapkan objektif yang merupakan pernyataan tentang apa yang perlu dicapai dan bila. Perancang kemudian mesti mengenal pasti jalan tindakan objektif untuk mencapai sesuatu objektif. Setelah menilai pelbagai alternatif, perancang mesti membuat keputusan mengenai tindakan terbaik untuk mencapai objektif. Mereka kemudian mesti merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dan memastikan pelaksanaan rancangan yang berkesan. Akhirnya, perancang mesti sentiasa menilai kejayaan rancangan mereka dan mengambil tindakan pembetulan apabila perlu. Contoh bagi planning ialah Ahmad merupakan businessman baju yang berjaya. Okey, perancangan yang dilakukan oleh Ahmad adalah memastikan setiap objektif yang dilakukan adalah berkesan mengikut apa yang dia target. Okey, Ahmad selalu meramal apa yang terjadi sekiranya baju-baju yang dijual tidak mendapat sambutan oleh orang ramai. Hal ini kerana bagi Ahmad ia sebagai langkah yang berjaga-jaga supaya Ahmad akan bersedia untuk mengubah rancangannya supaya penjualan bajunya berjaya. Jadinya Ahmad merancang dia dapat melihat proses perjalanan yang hendak dia capai. Yang kedua, organisation. Menyusun adalah fungsi pengurusan yang melibatkan pengembangan struktur organisasi dan peruntukan sumber manusia untuk memastikan pencapaian objektif. Struktur organisasi ini adalah kerangka di mana usaha dilaraskan. Struktur biasanya diwakili oleh carta organisasi yang memberikan gambaran grafik rantai komando dalam organisasi. Keputusan yang dibuat mengenai struktur organisasi umumnya disebut sebagai keputusan reka bentuk organisasi. Menyusun juga melibatkan reka bentuk pekerjaan individu dalam organisasi. Keputusan mesti dibuat mengenai tugas dan tanggungjawab pekerja, individu serta cara tugas tersebut harus dilaksanakan. Keputusan yang dibuat mengenai sifat pekerjaan dalam organisasi umumnya disebut sebagai keputusan reka bentuk pekerjaan. Contoh organisasi pula, kita dapat lihat bahawa Ahmad akan menyusun organisasi iaitu pekerja-pekerjanya dalam menguruskan contohnya dalam percetakan, penjahitan, penjualan, dalam promosi dan lain-lain. Hal ini dilakukan supaya organisasi ini berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang penindihan dalam organisasi yang boleh menyebabkan sesuatu organisasi itu mendapat permasalahan.
Jadinya, apabila Ahmad melakukan organisasi yang bagus, ini akan menyebabkan proses penjualan baju tersebut akan mencapai sasaran yang ditarget. Yang ketiga, leading, iaitu memimpin melibatkan sumber pengaruh sosial dan tidak rasmi yang anda gunakan untuk memberi inspirasi kepada tindakan yang diambil oleh orang lain. Sekiranya pengurus adalah pemimpin yang berkesan, orang yang berada di bawahnya akan bersemangat untuk berusaha untuk mencapai objektif sesuatu organisasi itu. Ilmu tingkah laku telah memberikan banyak sumbangan untuk memahami fungsi pengurusan ini. Penyelidikan kepribadian dan kajian tentang sikap pekerjaan memberikan maklumat penting bagaimana pengurus dapat memimpin orang bawahan dengan berkesan. Sebagai contoh, penyelidikan ini memberitahu kita bahawa untuk menjadi berkesan dalam pemimpin, pengurus mesti terlebih dahulu memahami kepribadian, nilai, sikap dan emosi bawahan mereka. Kajian teori, motivasi dan memberikan maklumat penting mengenai cara-cara di mana pekerja dapat diberi tenaga untuk berusaha keras. Kajian komunikasi memberikan arahan bagaimana pengurus dapat berkomunikasi secara berkesan dan persuasif. Kajian gaya kepimpinan memberikan maklumat mengenai pertanyaan seperti apa yang membuat pengurusan menjadi pemimpin yang baik dan dalam situasi apa gaya kepimpinan tertentu paling sesuai dan berkesan. Yang keempat, controlling. Mengawal melibatkan memastikan bahawa prestasi tidak menyimpang dari standard. Fungsi pengurusan mengendalikan tidak boleh dikelirukan dengan kawalan dalam erti tingkah laku ataupun manipulatif. Fungsi ini tidak bermaksud bahawa pengurus harus berusaha untuk mengawal atau memanipulasi kepribadian, nilai, sikap atau emosi orang bawahan mereka. Sebaliknya, fungsi pengurusan ini menyangkut peranan pengurus dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahawa aktiviti yang berkaitan dengan pekerjaan bekerja di bawah selaras dengan menyumbang ke arah pencapaian objektif organisasi ataupun sesuatu jabatan itu. Pengawalan yang berkesan memerlukan rancangan kerana perancangan penyelidikan standard prestasi atau objektif yang diperlukan. Mengawal juga memerlukan pemahaman yang jelas di mana tanggungjawab untuk menyimpan dari piawan terletak. Contoh bagi controlling, Ahmad akan melihat atau mengawal apa yang dia merancang supaya rancangannya yang dilakukan mengikut apa yang dirancang. Ahmad akan memastikan bahawa apa yang dia target dalam penjualan bajunya mencapai target yang diinginkan. Setiap tahun, Ahmad akan mencari strategi-strategi yang baru yang boleh menaikkan nama keluaran baju beliau. Beliau juga selalu berkomunikasi bersama peminat-peminat yang selalu membeli bajunya supaya untuk mendapat idea daripada pembeli-pembeli beliau agar baju beliau selesa untuk dipakai oleh pembeli-pembelinya. Daripada perbincangan saya tadi, ia dapat dibuktikan melalui ayat Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Qurannya yang bermaksud sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Surah As-Saff ayat keempat. Daripada hadis pula, ia bermaksud sesungguhnya Allah kasih apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu amalan, hendaklah buat secara tekun.